Qala faju'ila fi hanutih. Kata perawi Thumamah itu, kemudiannya memang dibubuh di dalam hanutnya wangi-wangian tadi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pergi ke Quba, dia akan pergi ke rumah Ummu Haram binti Milhan. Ummu Haram akan memberi makan kepadanya, dan Ummu Haram itu adalah istri kepada Ubadah bin As-Samit. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, dia pun memberi makan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, kemudian terjaga sambil ketawa, sambil suka. Dia pun bertanya, aku bertanya. Dia berkata, aku pun bertanya, apakah yang membuat engkau ketawa wahai Rasulullah? Apakah yang membuat engkau suka wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sekumpulan dari umatku ditunjukkan kepadaku sebagai pejuang-pejuang meredah laut yang bergelombang bagaikan raja-raja di atas singgasana. Atau qala mulukan, ataupun qala mithlal muluk, maknanya samalah beku kata alal asirah. Ishaq sya dalam mengemukakan lafaz ini. Qultu, saya pun berkata, kata Ummu Haram, berdoalah kepada Allah, semoga Allah memasukkan saya salah seorang di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun doa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur pula, letak kepala dia tidur pula, kemudian terjaga sambil ketawa. Aku pun bertanya, aku pun kata, doalah kepada Allah supaya aku dimasukkan sebagai salah seorang di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, engkau termasuk dalam kumpulan yang pertama. Selepas itu di zaman Muawiyah, Ummu Haram telah keluar berjuang meredah laut. Lalu akhir ceritanya, beliau jatuh dari kenderaannya ketika keluar dari laut, ketika turun dari laut, lalu mati. Sekatu. Ini bagaimana tulis kepada ahli kitab. Tulis surat kepada ahli kitab. Ini sudah banyak kali kita jumpa dah. Cuma di sini nak ceritanya tulis surat. Tulis surat tu pun satu bentuk juga tu. Kalau kita nak jumpa dengan orang, jumpa Assalamualaikum. Kalau tulis surat macam mana? Ada juga benda-benda tadi tu, ada juga. Cuma sesuai dengan orang lah. Kalau macam di sini disebut Assalamu ala manittaba'al huda, dia tidak kata Assalamualaikum. Dan ada ditulis dalam surat tu Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Abdullah. Mana tulis nama pengirim dulu, lepas tu barulah orang yang dituju, orang yang dikirim itu. Yang ni Herakl. Ini dari segi adab lah, adab menulis surat. Yang ni kepada orang kafir pun boleh juga dihantarkan sebahagian daripada Al-Quran itu, seperti dalam riwayat ni hak panjang kita sudah jumpa dah dulu. Seterusnya, siapa yang dimulakan dalam surat? Nama siapa? Jawabnya, ni hadis ni pun sudah banyak kali, berapa kali dah kita jumpa ni. Ni Bani Israel yang amanah ni, dia pinjam duit, berhutang duit dengan kawan dia di luar negeri. Bila balik ke negeri dia, macam mana? Tak boleh nak pergi. Dia sudah berjanji, masanya sudah sampai, dia pun belah kayu, bubuh surat dalam tu, bubuh surat, hantar. Bila hantar, kawan dia tu pun satu hari lah duk tengok, kapal tak nak mari, kapal ni mari tak ada dia. Lepas tunggu pula, pergi pula. Lepas tu tengok terapung-apung. Ni cerita panjang, ni ringkas. Tengok terapung-apung, dia pun ambil kayu, ambil buat kelip nak buat kayu api lah, orang sampai itu. Belah-belah tengok ada surat. Tengok surat, ada piti. Kawan dia kira. Maknanya amanahnya dia. Dalam surat tu dia tulis mana? Min fulan ila fulan. Maknanya pengirim dulu, lepas tu baru yang dikirim tu. Hak tu anaknya. Hak tu anak lain tu tak ada belah mana hak lain tu. Jumpa dah dulu maksud lain tu. Ini bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qumu ila sayyidikum. Bangunlah, bangkitlah kamu, pergi kepada penghulu kamu. Ini cerita sahabat Nabi SAW, iaitu Mu'adh, Sa'ad bin Mu'adh. Ceritanya pokok Bani Quraizah yang bersekongkol dengan kafir Quraisy, perang tu macam mana hukumnya.
Jadi akhir sekali pergi kira mari mereka bersetuju menerima keputusan Sa'ad, sebab Sa'ad ni kira-kiranya sekutu dia lah. Kira sekutu dia. Tiba-tiba Sa'ad ni dia sakit, maknanya dalam perang tu luka parah lah. Mari tu pun luka dia tak berhenti-henti mengeluarkan darah. Mari tu naik unta. Apabila mari nak turun tu payah, Nabi SAW pun kata, pergi bangkitlah, pergi kepada penghulu kamu yang tolong dia buat turun, buat mari. Itu makna. Ataupun dia kata khairikum. Nabi SAW pun kata puak-puak ni bersetuju untuk menerima keputusanmu. Tak apalah, dia pun buat keputusan. Lagu mana hak mana perang tu bunuh. Lepas tu anak-anak buah dia, anak bini dia jadi tawanan ataupun hamba sahaja. Itu keputusan. Maka keputusan tu dia pun dibuatlah. Dan selepas itu tak lama Sa'ad ini pun mati kerana kena anak panah. Dia orang besar. Dan darah tidak berhenti-henti. Jadi sini qumu ila sayyidikum. Orang-orang duduk amal setengah-setengah bid'ah di tempat kita ni, iaitu kepada dia apabila berselawat bangkit, hak ni lah dia pegang, salah satu hak dia pegang. Jadi kalau Nabi SAW suruh penghulu ni, bukan dia sendiri lagi, Sa'ad ni pemari pun dia suruh bangkit. Jadi kalau Nabi SAW lebih-lebih lagi. Dia kata kot tu. Padahalnya Nabi SAW semasa hidup dia dulu pun, kalau orang bangun dia tak suka, jangan bangun seperti orang ajam buat kepada raja-raja dia, jangan lagu tu. Semasa dia hidup, selepas dia mati nak bangun kok mana? Dia kata apabila sebut cerita, baca apa dia ni orang panggil rawi, baca rawi pula, baca sampai kepada tempat Nabi SAW lahir tu, bangun berselawat. Dia kata kira-kiranya Nabi SAW hari tak kena. Hak ni Nabi SAW suruh bangun pergi ni bukan untuk memuliakan dia. Suruh pergi ni suruh ilah, bukan li sayyidikum, ilah sayyidikum. Beza tu li sayyidikum dengan ilah sayyidikum. Ni dia kata ilah sayyidikum, pergi nak tolong dia sebab dia parah luka tu. Dia nak turun pun payah, suruh pergi bawa dia tu. Dengan maksud tu Nabi SAW kata suruh berdiri tu. Tapi ini bukan bermakna tidak boleh kita berdiri untuk menghormati seseorang yang mari. Tidak mana. Tak boleh. Boleh. Bahkan bagus pun. Walaupun Nabi SAW larang. Tetapi kalau dalam keadaan biasa, boleh kita berdiri tu. Cumanya jauh sekali tak ada kena-mengena tu. Dengan baca selawat, lepas tu bangkit. Tak ada kena-mengena tu. Kalau ia pun hak hidup, hak nak buatnya lagu tu. Kalau orang mari, kita bangun. Menyambut tetamu, untuk menyambut tetamu itu tak apa. Tak apalah. Seterusnya musafahah. Ini pun termasuk dalam adab-adab jugalah. Musafahah ada adab juga. Termasuk dalam bab isti'zan, minta izin juga. Salah satu bentuknya supaya dengan kita beri salam, supaya dengan gapo tu musafahah. Iaitu salam. Salam di sini Ibnu Mas'ud kata Nabi SAW ajar aku tasyahud dalam keadaan tangan aku berada di antara dua tangannya. Lagu mana tangan aku berada di antara dua tangannya? Kira-kiranya Nabi SAW pegang gitu dua belah. Tangan dia duduk tengah, Nabi SAW pegang dua belah. Tapi hak ni pada ketika mengajar ni, pada ketika mengajar, bila mengajar nak suruh serius nak menampakkan sungguh-sungguh tu, maka bersalah. Daripada situlah dia ambil untuk menyatakan sungguh-sungguh tu bersalah tu. Hak tu tak apa, hak tu boleh. Dan ini juga satu bentuk musafahah juga. Tidak nanti musafahah ni hak baru berjumpa dalam satu upacara ataupun majlis khusus yang tertentu, misalnya mengajar atau apa, boleh bersalah. Tidak kata salah ni baru jumpa saja baru boleh salah, tidak. Lepas tu dia sebutkan ini Talhah bin Ubaidillah ni Ka'ab bin Malik menceritakan mana setelah puak-puak dia 2-3 orang tu di pulau,
Dan akhirnya